Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Nazhan bin Azlan. Nombor metrik 071652. Kos Diploma Usuluddin semester 4 Universiti Sultan Zainal Abidin. Okey, baik, saya akan teruskan dengan ilmu al-dirayah. Ilmu al-dirayah pula adalah ilmu yang berkaitan kandungan atau makna yang terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan secara ringkasnya disebut sebagai fiqh al-hadis. Hadis dirayah bermaksud suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan sama ada diterima atau ditolak serta perkara yang berhubung kait dengannya. Hadis ini berkembang seiring dengan perkembangan hadis riwayah. Selama 40 tahun selepas hijrah telah timbul fitnah daripada golongan Syiah dan golongan Ashabiyah. Selain itu, berlaku perselisihan pendapat antara mereka dan mendorong mereka mencari hujah berdasarkan syarak menyokong pendapat mereka tetapi gagal. Hal yang demikian menyebabkan mereka cuba memalsukan hadis 40. Sehingga peringkat kritikal, ulama hadis yang menyedari hal itu berusaha untuk mengawalnya. Usaha yang dijalankan oleh ulama hadis menyebabkan berlakunya pembukuan buku hadis yang menggunakan prinsip-prinsip, kaedah-kaedah serta istilah-istilah ilmu hadis. Terdapat beberapa jenis kitab hadis yang masyhur, antaranya kitab Al-Hadis Muwatta', iaitu himpunan hadis-hadis berdasarkan bab-bab fiqh merangkumi hadis marfu', mauquf dan maqtu' seperti Al-Muwatta' Imam Malik radhiyallahu anhu. Kedua, Musnad ialah himpunan hadis-hadis berdasarkan riwayat para sahabat seperti Musnad Imam Ahmad. Ketiga, Al-Mushannaf ialah karya yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disebut dan dibuat oleh para sahabat dan tabi'in seperti Mushannaf Abdul Ar-Razzaq dan Mushannaf Ibnu Abi Shaybah. Keempat, Jami' ialah himpunan hadis-hadis berdasarkan 8 tajuk utama iaitu Al-Aqidah, Al-Ahkam, As-Siyar, Al-Adab, Al-Tafsir, Al-Fitan, Al-Ashrat Al-Sa'ah dan Al-Manaqib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firdaus bin Ahmad Tirmizi. Nombor matrik 071451 daripada kos Diploma Usuluddin semester 4 Universiti Sultan Zainal Abidin. Baik, saya akan menerangkan tentang hadis riwayah. Ilmu riwayah merupakan suatu ilmu berkaitan dengan sanad, sesuatu hadis dari sudut keadaan perawi-perawinya dan juga penerimaan hadis tersebut. Hadis riwayah bermaksud suatu pengetahuan yang disandarkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW secara khusus sama ada perkataan, perbuatan, takrir, sifat dan tingkah laku. Segala perkataan, perbuatan dan takrir baginda merupakan pengakuan pengajaran. Setiap yang disampaikan oleh Rasulullah adalah benar kerana baginda maksum. Para sahabat menghafal hadis-hadis Rasulullah kerana masyarakat Arab pada masa itu mempunyai daya ingatan yang kuat. Selepas Rasulullah SAW wafat, kebanyakan para sahabat yang masih tidak melaksanakan penulisan dan pembukuan secara formal, namun ada di kalangan para sahabat yang pandai menulis. Bermula kegiatan para sahabat dalam penulisan dengan cara mengajar serta mempelajari. Pada zaman tabi'in pula, kemunculan hadis palsu disebabkan pengikut-pengikut mazhab seperti Syiah, Mu'tazilah dan Khawarij. Kekurangan penghafaz hadis yang berpindah ke negeri lain atau syahid di medan perang. Seterusnya, timbul ulama hadis untuk menyelidik kesahihan hadis tersebut. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengarahkan Muhammad bin Hazam, iaitu Gubernur Madinah ketika itu, supaya mengumpul hadis dan mencatat hadis daripada hufaz seperti Amrah binti Abdul Rahman. Usaha diteruskan oleh Ahmad bin Muslim bin Shihab Az-Zahri, iaitu mengumpul, membukukan dan mengedar ke seluruh negara-negara Islam. Usaha berterusan hingga zaman Bani Abbasiyah. Ahmad bin Muslim bin Shihab Az-Zahri arahkan Imam Malik bin Anas menyusun buku hadis dan hasilnya adalah kitab Al-Muwatta'. Oleh yang demikian, kita dapat lihat pelbagai usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para sahabat
Nabi Muhammad SAW demi menjaga kesahihan hadis tersebut. Akibat daripada datangnya pelbagai fahaman yang menyeleweng seperti Syiah, Mu'tazilah dan Khawarij. Baik, sampai sini sahaja perbentangan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Haziq bin Muhammad Sukri, nombor matriks 071512. Dan hari ini saya ingin menceritakan sedikit berkenaan tentang 5 syarat hadis sahih. Dalam Manzumah Baiquniyah ada menyatakan awwaluhas sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'an yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Jadi yang pertama, syarat hadis sahih ini adalah sanad yang bersambung. Sebuah hadis tu dia perlulah bersambung sanadnya daripada awal sehingga akhir, dan wujudnya pertemuan sezaman di antara perawi-perawi dalam rangkaian sanad tu. Dan sanad tu juga tidak boleh terputus lah, tidak boleh terputus. Yang kedua adalah adil. Perawi-perawi tersebut perlulah bersifat adil. Adil ini membawa maksud perawi-perawi yang bertakwa dan menjauhi perkara-perkara fasik dan bid'ah. Antara ciri seorang perawi yang adil adalah seorang Muslim, baligh, berakal dan tidak melakukan perkara yang boleh menjatuhkan maruahnya. Yang ketiga adalah dhabit. Dhabit ini bermaksud kekuatan hafalan seorang perawi tersebut, yang terbahagi kepada dua, iaitu dhabit sadri dan dhabit kitabi. Dhabit sadri ini adalah lebih kepada hafalan, mendengar dan hafal, dan dhabit kitabi ini adalah dhabit tulisan, iaitu menjaga tulisannya daripada tokok tambah sesuatu hadis ataupun perawi. Yang keempat adalah hadis itu tidak ada syaz. Syaz ini bermaksud keraguan, ataupun macam hadis syaz ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah tapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan yang lebih thiqah daripada hadis tersebut. Kelima ialah tiada illah. Maksud di sini adalah hadis itu tidak memiliki perawi yang boleh mengundang kecacatan pada sebuah hadis tersebut, seperti perawi itu banyak melakukan dosa ataupun terdapat pendusta hadis dalam perawi tersebut. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fakrul Faiz bin Ahmad Fuad, nombor bateri 071460. Hari ini, sekarang saya akan terangkan pula pasal tentang Sahih Imam Bukhari. Imam Bukhari atau nama sebenar beliau Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail, yang lahir pada tahun 194 Hijrah dan wafat pada tahun 256 Hijrah. Kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari ini, kitab hadisnya telah mendapat kedudukan yang tertinggi dan mencapai kepada Sunan Sittah, iaitu 6 koleksi hadis yang utama. Selain daripada itu, ijma' ulama' juga mengatakan bahawa kitab yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari ini, kitab hadisnya adalah sumber rujukan yang tertinggi selepas Al-Quran. Macam mana Imam Bukhari boleh mengarang kitab sehingga begitu tinggi darjat kitab yang dikarangnya? Jadi dekat sini banyak faktor yang Imam Bukhari tekankan. Antaranya adalah subut al-liqa'. Jadi dekat sini hadis-hadis yang Imam Bukhari terima
Imam Bukhari pastikan bahawa setiap perawinya berjumpa dengan perawinya antara satu sama lain. Jadi daripada sebab tu, sanad-sanad yang diterima oleh Imam Bukhari ini adalah sanad-sanad yang tinggi dan juga masyhur. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Haziman bin Ahmad Rozi. Nombor matrik saya 071190. Jadi hari ini saya akan menceritakan terlebih dahulu mengenai kitab Sahih Muslim, iaitu yang dikarang oleh Imam Muslim. Jadi terlebih dahulu saya akan menceritakan tentang biodata ataupun salasilah mengenai Imam Muslim. Jadi yang pertama sekali saya akan menceritakan kepada anda semua nama lengkap bagi Imam Muslim kan. Jadi nama lengkap bagi Imam Muslim ialah Muslim bin Al-Hajj bin Muslim Al-Qushayri An-Nasaiburi kan. Jadi Imam Muslim ni dia lahir pada tanggal 204 Hijrah kan. Dan Imam Muslim ni telah diberi gelaran Abu Al-Husain. Jadi beliau ni juga dia telah menghembuskan nafas terakhirnya ataupun telah meninggal dunia pada tanggal 261 Hijrah, iaitu pada hari Rabu. Dan untuk makluman anda juga, Imam Muslim ni kan, dia telah menuntut ilmu sejak kecil kan, seperti mana Imam Bukhari. Dan untuk makluman anda juga bahawa Imam Bukhari merupakan salah satu gurunya semasa dia menuntut ilmu dahulu. Jadi semasa dia kecil, dia telah menuntut ilmu untuk belajar bahasa Arab dan Al-Quran kan. Jadi penghijrahan pertama Imam Muslim ni adalah ke kota Mekah kan. Jadi di situlah dia bertemu dengan ulama-ulama, jadi guru-guru yang besar di sana kan, untuk menuntut ilmu. Jadi tidak hairanlah mengapa ilmunya terlalu tinggi sekarang kan, disebabkan kecekalannya dan kesungguhannya untuk menuntut ilmu. Jadi untuk makluman anda, kitab Imam Muslim ni merupakan, kitab Sahih Muslim ni merupakan kitab yang paling masyhur dalam karangan Imam Muslim kan. Jadi untuk makluman anda juga bahawa kitab Sahih Muslim ni merupakan kitab yang sahih selepas sahihnya kitab Imam Bukhari kan. Maksudnya kitab Sahih Bukhari itu nombor 1, kitab Sahih Muslim ni nombor 2 kan. Jadi yang seterusnya, kitab Sahih Muslim ni mempunyai 7,275 hadis serta matanya yang dibaca secara berulang-ulang.